Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam tutorial bersama Cikgu Mi. Okay, hari ni cikgu nak share sikit, mengkongsi dengan kawan-kawan macam mana kita nak buat analisis. Sekarang ni semua kerja analisis vaksin pelajar kan. So macam mana kita nak buat analisis vaksin pelajar ni? Okay, so yang paling simple yang boleh. So sekarang ni contohnya macam ni lah. Okay, ni analisis pelajar yang saya dah buat. Okay, so satu form je, kita akan pakai satu Google Form je. Okay, so vaksin pelajar ni, ni form dia. Okay, so pelajar akan isi form ni. Okay, dia akan kata dia setuju ke tak setuju. Okay, tarikh, kalau dia setuju dia akan isi ni, ID MySejahtera, bila daftar, dia dah dapat tarikh ke belum. Kalau dia setuju tapi dia belum dapat tarikh, dia akan kata belum dapat tarikh. Okay, so dia hantar submit. Okay, kalau dia dah tarikh pertama, dos pertama, dia akan submit dos pertama. Okay, so bila dia dah ada update yang terkini, so dia masuk lagi sekali lagi form yang sama, dia akan isi semula untuk dos kedua pula. Contoh. Okay, contohnya ni data dia yang dah dikumpul. Okay, so pelajar untuk kelas, contoh pelajar untuk kelas tingkatan 4 kreatif ni, Muhammad Kamil Sukri ni dah dos pertama. Okay, so dia isi semula. Katakanlah dia nak update dos kedua kan. Okay, so dia isi semula data dia. Dia hanya perlukan nombor IC je. Okay, isi semula form ni. Okay, setuju untuk vaksin. Okay, ID MySejahtera dia letak semula ID MySejahtera dia. Okay, tarikh daftar dia update balik, tarikh daftar dia balik. Okay, dan juga vaksin dos kedua. Okay, next. Okay, so tarikh vaksin dos kedua dia bila? Okay, kalau dia dapat tarikh dah, dia akan update lah tarikh kat sini. Contohnya, dia akan update 16 hari bulan 9 contoh. Okay, dan dia submit. Okay, so daripada data sini, kita akan boleh tengok dalam data studio. Okay, so bila kita refresh data, so data dia akan update dekat sini untuk dos kedua keluar. Okay, nanti kita sort balik. Okay, dos kedua dulu, dos pertama dulu baru dos kedua. So kita akan sort di sini, nama, tarikh vaksin, date. Nama, kelas, tarikh vaksin, date, dos. Dos pertama dulu baru dos kedua. Okay, so view balik. Kita akan pergi pada kelas 4 KT tadi. Okay, so akan view data pertama, dos pertama dan dos kedua. Okay, so itu bila dia update orang dia lah, dia update form dia. Kalau yang mana yang pelajar yang lain pun sama. Kalau dia sekarang ni dia setuju baru. Okay, next time dia isi lagi form tu, dia akan update dos pertama di sini. Next time dia isi lagi form tu, dia akan update dos kedua di sini. Okay, so macam mana kita nak buat step by step, cuba follow. Okay, kalau tak dapat nanti boleh ulang balik video ni. Okay, saya akan pergi slow, paling slow yang boleh. Okay, so ini filter ni, kita buang filter ni. So kita nampak lah jumlah pengisian berapa, tingkatan 1 ada berapa pengisian. Dan kita boleh buat beberapa lagi analisis, contohnya jumlah pelajar yang setuju, jumlah pelajar yang tak setuju, jumlah pelajar yang dah dapat dos pertama, jumlah pelajar yang belum dapat dos, yang dah dapat dos kedua. Okay, boleh nanti kita boleh buat juga analisis tu nanti kalau perlulah. Okay, so kita tengok dulu Google Form dia macam mana. Okay, so Google Form dia punya Google Form tak susah pun. Okay, so saya akan ada contoh view sikit Google Form dia. Okay, yang pertama kita perlukan nombor IC lah. Okay, so isi nombor IC, page nombor IC contoh. Okay, setuju atau tidak. Kalau tidak setuju, Google Form ni akan bawa kita terus kepada nyatakan sebab lah kenapa tak setuju. Dia nyatakan sebab apa dia tak setuju dan dia submit. Habis. Okay, tapi kalau dia setuju, okay, dia akan bawa kita ke section untuk setuju lah. Dia akan minta kita masukkan ID MySejahtera. Okay, so tarikh daftar, bila tarikh dia daftar. Okay, contoh tarikh daftar dia dah daftar 10 hari bulan. Okay, tarikh vaksin bila. Okay, so tarikh vaksin dos pertama, dos kedua ataupun belum ada tarikh lagi. Kita nak daftarkan tarikh vaksin yang mana. Okay, so kalau dia belum ada tarikh, dia akan masukkan belum ada tarikh. Next. Dan dia submit. Okay, selesai dia punya status. Dia dah update status dia, belum ada tarikh lagi. Dia dah daftar. Maknanya dia setuju untuk divaksin tapi dia belum ada tarikh. Okay,
Okay, so kalau kita tengok form respon dia pun akan jadi macam ni je lah. Belum ada tarikh dos pertama. Okay, belum ada tarikh lagi. Okay, okay, so kalau katakanlah kita nak buat daripada sini, kita nak buat dia punya Google Data Studio. Okay, so sekejap saya pergi balik kepada form Okay, daripada satu tadi kan. Saya gunakan IC sebab saya malas nak buat nama-nama, drop down nama banyak-banyak tu kan. So saya gunakan nombor IC je. Pelajar patut tahu nombor IC dia kan. Okay, so untuk bagi pastikan pelajar ni letak nombor IC yang betul, okay, kita nak nombor IC dia, format dia tanpa dash, tanpa sempang, okay, tanpa apa. Jadi kita letak pada, kita pergi pada sini ada respon validation. Okay, so kita hilang pula. Okay, so respon validation dia, kita ambil regular expression. Okay, matches dengan ini coding dia. Okay, ini coding regular expression untuk IC. Maknanya kita hanya benarkan 0 hingga 9 number dia, dan minimum 12, maksimum 12. Itu regular expression. Maknanya kalau dia masuk lebih, salah. Lebih kurang nombor pun salah, lebih nombor pun salah. Dia masuk selain daripada nombor pun salah. Dia masuk sempang apa benda pun salah. Dia tak terima terus. Okay, so kalau kita preview balik, kalau kita masukkan, katakanlah kita masukkan apa dalam, okay, lepas tu kita dash ke, okay, bila kita dash dia akan kata IC ni salah. So dia beritahu kita contoh IC macam mana. So benda ni boleh mengelakkan daripada kesilapan untuk mengisi IC lah. Tapi kesilapan kalau disilap isi nombor tu tak boleh nak buat apa lah kan. Nanti kena double check balik lah dengan kelas pula. Okay, so itu salah satu daripada cara untuk kita validate IC number. Okay, then kita pergi kepada Data Studio. So kita ada data kita, this is kita punya data. Okay, sebelum kita pergi Data Studio, cikgu kena create satu sheet sebelah dia. Okay, ini kita panggil dia database pelajar kita lah. Okay, cikgu carilah macam mana cikgu dapatkan database pelajar cikgu, guna IPDM ke. Okay, so ada nama, ada nombor IC dan juga ada nama dia. Okay, ada nama dia, ada nombor IC, ada kelas dia. Okay, so ini 3 data yang kita perlukan untuk kita buat analisis ni. Okay, so ini cikgu boleh copy paste letak sini database. Okay, so kita pergi kepada Google Data Studio. Okay, ni saya dah cuba buat tadi. Okay, so saya delete balik Okay, so kita sekarang ni, bila kita buka Data Studio, kita akan kata dia akan suruh kita masukkan data, add data. So kita ambil Google Sheet kita lah. Okay, so Google Sheet, kita pergi kat sini punya Google Sheet, kita copy je dia punya URL. So pergi dekat balik Data Studio kita paste dekat URL tadi. Okay, so dia akan suruh kita pilih form response 1 atau database. So saya dah masukkan form response 1. Sekarang saya nak masukkan database pula. Okay, add. Okay, tak apa, ni delete dah. Okay, so dalam resources, added data source ni ada 2 Satu database, okay, satu form response. Satu form response yang pelajar isi, satu lagi database kita, mana data pelajar satu sekolah. Itu kena ada. Okay, so kita close dan kita kena create satu, dipanggil blend data. Sebab pelajar masukkan IC je, jadi kita kena cross check IC dengan database kita untuk dapatkan siapa nama budak tu. Okay, so resource kita ambil blend data, add new data. Okay, so di sini kita kena letak database kita, dan di sini kita kena letak kita punya response 1. Okay, response 1, form response 1, sini database. Okay, so dia ada satu join key kat atas ni, kita tarik nombor KP, sini kita pakai nombor IC pun boleh. Kalau nama sama pun tak apa, nama lain pun tak apa, asalkan kita tahu yang ni matching dia, ini yang kita akan cross check. Okay, KP matching dia dengan IC number. Okay, so kita boleh letak yang lain-lain tu dalam kat dimension lah, macam kelas. Okay, kita nak dia kelas ada, nama dia apa ada, dan nombor KP tak payah, situ dia KP. Okay, so nombor IC sini ada, ID My Sejahtera nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa pun, tak tahulah, tak rasa tak perlu pun, saya tak letak lah. Okay, nyatakan sebab untuk tidak vaksin ni, kalau nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Sebab yang ni saya nak buat untuk yang apa,
Data yang pertama tadi tu, dia just simple untuk kelas check. Untuk data cikgu tu masukkan dalam data IPDM. Dia terima, tidak, dos pertama, dos kedua. Itu je. Okay. Okay, so dimension kita ada tarikh daftar. Tarikh daftar, setuju atau tak setuju. Tarikh vaksin. Lain tarikh daftar, tarikh vaksin lain. Okay. Jenis ni, vaksin ni adalah jenis dia. Vaksin pertama, vaksin kedua. Kan? Dia ada vaksin dia. Okay. Okay, so basically kita nak N2 je. Kalau ada nanti kita tambah lagi kemudian. Okay, save. Kita save sebagai nama kita adalah vaksin. Vaksinasi. Betul ke je tu? Betul kot. Okay, save. Close. Okay. So kita dah siap buat satu blend data. So kita nak masukkan blend data kita ni, kita letak satu chart. Okay, saya gunakan pivot table sebab saya nak cross check pelajar tu juga. Okay, apa tengok nanti kenapa saya guna pivot table ni. Okay, sebab data kita satu. Okay, data kita satu je. Kita punya data kemasukan vaksin dos 1, dos 2. Jadi kita kena pecahkan guna pivot table lah untuk dapatkan setiap pelajar berapa dia punya dos dia, dos 1 ke dos 2. Okay, so that is too much data to display. Tak ada masalah, kita tutup je. Okay, so kita pangkahlah semua dulu kolom-kolom ni kan. Okay, so kita start dengan row dimension. Yang ni, ini row dia, dimension row dia. Okay, so kita start dengan kelas. Tak perlu lah buka bulan, tak perlu lah. Okay, so kita start dengan kelas apa. Kita masukkan nama dia. Okay, so dia akan susun kita terus. Satu kreatif, ini nama pelajar, satu KT. Ini pivot table punya best. Okay. Okay, so sekarang ni kita ada lagi. Kita nak buat ni dah ada dah ni. Ni dua data yang dah cukup. Okay, so sekarang ni kita nak dimension ni pula. So dimension ni kita akan gunakan salah. Salah ni, copy of vaksin salah. Tukar dulu. Data source dia adalah kita punya blend data dia, vaksinasi je dia. Okay. Okay, so sama juga. Dia ada kelas dan dia ada nama pelajar. Okay, setuju untuk vaksin, kita buat. Nanti kita buang itu. So kita letak dulu control dia, control box dia. Kita letak drop down list untuk nama kelas lah. Senang, kita nak sort, kita nak pilih nama kelas. Okay, so di control dia, kita control kelas. Okay. Okay, so kita ada nama kelas, kita ada nama pelajar. So kita nak letak satu lagi dimension. Tapi dimension ni kita nak pecahkan kepada setuju atau tidak ni lah. Setuju atau tidak ni kita jadikan dia dimension juga. Setuju atau tidak dia vaksin. Okay, cikgu boleh tarik macam tu je. Tapi dia akan ada null gitulah. So kalau tak nak macam tu, cikgu buat sikit coding lah. Okay, so kita create field. Okay, so kita mula dengan case when okay, setuju atau tidak untuk divaksin equal to dalam kurungan setuju. Then okay, kalau dia setuju, then saya buat right. Tak apa, nanti coding ni saya paste kat bawah macam mana nak buat. Okay, so when case kedua, when setuju atau tidak untuk divaksin equal to tidak setuju. Then okay, so tanda pangkah tu nak ambil kat mana? So cikgu cari dalam simbol. Okay, simbol teks ke. Okay, so dalam ni ada banyak simbol-simbol yang kita boleh gunakan. Simbol emoji contoh. So kita boleh kata sini, kan tak nak main ni. Apa nama site simbol yang ni? Simbol generator ke boleh. Cool symbol. Okay, so kalau kita kata X, cari X ada tak? Emoji. Text. Oh, bukan. Saya tak ingat lah website apa emoji tu. Special symbol, list of view. Ni ada pangkah tick symbol. Okay, so cikgu boleh pangkah. Tapi saya ambil yang tadi yang color.
boleh cari ke? Banyak simbol dalam ni tapi tak boleh cari. Okay, dia jumpa website dia. Mana tersesat website. Okay, kita website dia getemoji.com. Okay, getemoji.com. Okay, so kat sini kita boleh carilah. Kita nak tick. So kita cari tick. Okay, ni checkmark yang ni kita nak guna. So kita boleh copy dan juga kita boleh paste dekat kita punya coding tadi. Okay, untuk yang satu lagi tadi saya nak X contoh. Okay, so cari X. So dia ambil cross mark. Okay, so saya copy cross mark ni. Copy. Okay, so kita pergi balik pada coding kita tadi. Okay, when study vaccine tidak setuju, then so kita masukkan dia X. Okay, so kita else kita tak nak null, kita return kosong je. So N, kita namakan ni adalah setuju. Okay, tak apa, coding nanti saya akan paste kat bawah. Okay, so kalau cikgu lebih kurang sama macam saya, cikgu boleh copy paste coding di sini. Okay, so kita apply. Okay, so dia akan keluar satu status ini. So setuju dia tanda, tak setuju dia pangkah. Yang lain dia kosongan je. Benda budak tu belum isi lagi. Okay, okay, so itu yang pertama. Okay, so kita ada dua lagi kolom kita nak buat untuk dimension. Kita nak buat so dalam kolom dimension ada dua benda. So kita nak pecahkan dimension ni kepada dua. Satu dos pertama dan satu dos kedua. Okay, so kita nak buat kolom dimension lah untuk yang tarikh pertama dan tarikh kedua. So kita pergi pada kolom dimension, kita create satu field. Okay, so field ni kita nak pecah dua. Vaksin tadi. Okay, so vaksin case when vaksin equal to tarikh vaksin equal to dos pertama, then dos pertama when vaksin equal to dos kedua, then dos kedua N. Okay, okay, so kita namakan sini dos. Okay, salah eja ke? Oh, salah eja. When dos. Okay, jadi bawa dia right. Okay, so kita apply dulu yang tu. Okay, cuba tengok cikgu tengok Okay, dos pertama, dos kedua ni dia akan detect dalam kita punya sheet. Okay, dos pertama, dos kedua ni kita punya copy ni. Okay, kita punya dos ni. Dos pertama ataupun belum ada tarikh, saya tak nak tengok. Saya nak tengok dos pertama, dos kedua. Okay, so ejaan kena sama dengan dalam sheet kita lah. Okay, so dos pertama dan dos kedua and apply. Okay, so dia akan ada dos pertama, dia akan ada null data. Tak apa, null data tu biar dulu. Okay, so dos kedua tak ada lagi sebab tak ada orang lagi isi dos kedua, jadi dia tak keluar lagi dos kedua. Okay, so kita pergi sini, kita akan metrik kita adalah tarikh vaksin. Okay, so metrik kita sekarang ni, yang ni 1212 ni dia check dah dos pertama belum. Kita tak nak check, kita nak tarikh vaksin. So dalam metrik ni kita ubah jadi tarikh vaksin. Tarik tarikh vaksin sini. Okay, so dia masih lagi 1212. Kita tukarkan dia kepada min ataupun max. Kita type dia, kita ambil date and time, date. Okay, so dia akan keluar kita tarikh. Okay, kalau dia setuju dos pertama, dia keluar dos pertama tu tarikh dia apa. Okay, untuk budak ini Ainur Nabilah ni. Okay,
Dos kedua dia belum ada lagi. Dia takkan ada null gini sebab tak ada lagi budak isi dos kedua. Nanti kalau ada budak isi nanti baru dia keluar dos kedua. Okey, kita tak boleh lagi, kita try isi tengok Okey, so sekarang ni budak ni dah setuju dan dia dah isi dos pertama. So kita cuba isi untuk pelajar ni juga dos kedua. Okey, so kita pergi balik kepada kita punya form. Okey. Kita tengok respon dia. Siapa budak dia ni? Aku tak ingat nama dia. Okey, so budak ini yang dah dos pertama tadi budak ini. Okey, so kita copy isi dia. Okey, so kita pergi balik pada form, kita isi balik. Betul ke form ni? Okey, ini form dia. So view. Okey, so kita isi nombor IC, setuju. Yang ni dia datang semula, dia dah vaksin kali kedua, dia datang semula form ni, dia isi balik my ID MySejahtera dia. Kita tarik daftar, dia kena isi balik lah. Kita tak ada buat apa dah tu. Okey, 30 hari bulan. Okey. Vaksin dos kedua. Next. Tadi vaksin dos kedua dia dah dapat kan. Okey, so katakanlah dia dah dapat. So dia kata 15 hari bulan. Okey, submit. Okey, so dia dah isi balik kali kedua, dia isi kali tarikh vaksin dos kedua. So dia pergi balik pada kita punya data tadi. Okey, untuk pelajar Aino tadi, bila kita refresh balik data dia. Okey, so dia ada dah dos kedua dan dos pertama. Okey, so nanti kita susun balik dos pertama ni nak dulu. Okey, so kita cari balik pada row ni, kita ada sorting. Okey, sorting row. Okey, so sorting row yang pertama adalah tak nak row, kita nak column. Okey, sorting rows ni ada dos. So kita pergi pertama dulu baru kedua. Dia akan ada satu lagi yang null belakang ni, so kita tutup je. Tak nak tengok itu. Itu tak ada apa pun. Okey. Okey, so kita ada 3 row, setuju, dos pertama dan dos kedua. Benda ni akan dia akan automatic update masuk dalam tu. Jadi kita tak perlu nak create form lain ke. Jadi data akan nampak untuk kelas proaktif. Okey. Inilah data dia. Okey, ini kelas dia, ini data dia. So bila kita sort view untuk kelas proaktif. Okey, this is kelas proaktif. Seorang setuju, ada dos pertama dan ada dos kedua. Kalau orang ni nanti dia setuju, keluar nama dia dalam ni. Okey. So basically tu saja tutorial untuk hari ni. Sambung lagi. Nak buat ke dah sambung terus? Sambung terus ke? Tak apa, kita stop dulu. Nanti kita sambung untuk volume kedua untuk kita buat filter-filter yang lain tu. Okay, so basically siap yang ni, ini core dia. Okay, siap yang ni kira macam cikgu boleh decorate sendiri je tu, yang lain-lain tu kan. Okay, apa kita nanti saya akan buat follow up tutorial untuk bahagian 2. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.